Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia berikutan dengan serangan pengganas yang berlaku di Crocus City Concert Hall, Moskow baru-baru ini. Kementerian Kesihatan mengadakan lawatan ke rumah-rumah pesakit yang kurang berkemampuan di bawah aktiviti MOH Prihatin. Lawatan bertujuan menyampaikan sumbangan derma, barang-barang keperluan asasi dan peralatan perubatan kepada pesakit serta keluarga yang telah dikenal pasti dan berdaftar di bahagian kebajikan perubatan di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei Muara, rombongan lawatan yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, membuat kunjungan ke 3 buah rumah pesakit. Pada tahun ini seramai 16 orang pesakit dan keluarga yang berdaftar di bawah Perkhidmatan Kebajikan Perubatan telah dikenal pasti bagi tujuan lawatan berkenaan. Sumbangan yang terkumpul dari tabung bantuan amal pesakit Perkhidmatan Kebajikan Perubatan diperoleh dari sumbangan ikhlas warga Kementerian Kesihatan, persatuan-persatuan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang-orang persendirian. Aktiviti MOH Prihatin juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Blaid, rombongan diketuai oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Seramai 4 pesakit dikunjungi. Sementara di daerah Tutong, rombongan diketuai oleh Dr. Ang Swee Hoi, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan dengan mengunjungi 5 pesakit. Manakala di daerah Temburong, 5 pesakit dikunjungi yang diketuai oleh Dr. Dayang Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Kesihatan. Pengambilan makanan yang lengkap dan seimbang serta sederhana boleh membantu individu menjaga kesihatan buah pinggang semasa bulan Ramadan. Sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia, tahun ini Berita Pagi ini membawakan perkongsian seorang pakar dari Jabatan Perkhidmatan Renal mengenai amalan terbaik yang menyumbang kepada kesihatan seluruh tubuh badan seseorang. Laporannya bersama Nadira Haji Omar. Menurut Dr. Lim Ye Yin, konsultan nefrologi di Jabatan Perkhidmatan Renal, antara jenis makanan yang disarankan untuk diambil adalah makanan alami atau whole foods, iaitu makanan yang segar atau diproses secara minimum seperti nasi, roti paun wholemeal, ayam, daging, ikan, telur ayam, buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Pastikan hidangan sahur dan songkai lengkap dan seimbang. Ertinya mengandungi karbohidrat, protein dan serat yang lengkap. Makanan yang lengkap dapat mengekalkan rasa kenyang lebih lama, memastikan kecukupan zat, nutrien, vitamin dan mineral. Elakkan pengambilan makanan yang tinggi sodium dan makanan diproses. Meminum seteguk 2 minuman Ramadan seperti cendol, air bandung tidak membahayakan kesihatan, tetapi air putih tetap pilihan terbaik untuk kesihatan keseluruhan. Dr. Lim juga menasihatkan supaya berwaspada semasa membeli hidangan penyungkaian dan memakan hidangan dalam jumlah yang berpatutan. Belilah 1 atau 2 jenis hidangan sahaja untuk berkongsi bersama keluarga dan masak hidangan selebihnya di rumah. Elakkan membeli makanan luar setiap hari. Ambil makanan yang berpatutan, makan secara perlahan-lahan dan elakkan mengambil makanan berulang kali.
Selepas terawih, jikalau ingin makan, sebagai garis panduan, ambil jumlah makanan yang sederhana seperti kurang dari separuh daripada hidangan songkai. Bagi menjaga kesihatan buah pinggang, amalan makan minum yang seimbang dan dalam kuantiti sederhana semasa bulan Ramadan boleh dipraktikkan oleh sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Dengan hanya mempunyai sebuah mesin pemotong besi, seorang pengimpal besi tempatan ini mengembangkan lagi minatnya dengan menghasilkan pelbagai jenis perabot. Dengan ketekunan dan kegigihan itu, minatnya yang mendalam dalam pengimpalan besi bertukar menjadi sebuah perusahaan. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, pewarta Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Mula menceburkan diri dalam bidang ini sejak bersara sebagai penjawat awam, Awang Muhammad Dani bin Haji Metusin giat menjalankan kerja-kerja pengimpalan berpandukan ilmu yang diperolehinya secara dalam talian. Menggabungkan minat sebagai pengumpul ikan-ikan unik, pengimpal tempatan ini mula menghasilkan beberapa buah akuarium untuk pelanggannya. Indah ada terfikir sebenarnya untuk membuat macam bisnes ni. At first pasal untuk sebenarnya untuk barang-barang rumah lah. Untuk menghasilkan sesuatu produk itu tertakluk kepada desain lah. Desain yang customer bagi. The more desain itu complicated, the more masa mengambil masa tu. And then terpaksa je dibahagikan lah masa tu. Menghasilkan rekaan yang unik bukanlah lagi asing bagi Awang Muhammad Dani. Menurutnya, lebih rumit sesuatu rekaan yang diinginkan oleh pelanggannya, menyelahkan lagi kreativitinya. Saya paling minat untuk membuat cabaran. Cabaran yang kata orangnya orang indah, payah tinya payah. So, itulah yang membuatkan mendorong aku ke arah macam ni. So, yang belia-belia di sana, do apa yang bis kita minat, apalagi yang minat lah. Buat saja, teruskan saja belia-belia tu yang belia-belia mau menceburi apa saja bidang lah, bukan saja welding. Teruskan mencuba, tapi mesti ada minat, komitmen sama konsisten. Bercita-cita untuk mengembangkan lagi perusahaannya di masa akan datang, Awang Muhammad Dani berharap banyak belia tempatan dapat menceburkan diri dalam bidang perusahaan agar dapat mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Haji Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Rombongan Masjid Kampung Seredang mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis merupakan aktiviti tahunan takmir masjid berkenaan semasa di bulan Ramadan. Rombongan Dewan Perniagaan India di negara ini mengadakan majlis serupa di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Awang Nazir Ahmad Zakaria yang dipertua Dewan Perniagaan India, kira-kira 30 orang menghadiri majlis tersebut. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Batu Marang mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi peserta tadarus. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. ...240 jemaah menyertai majlis ini yang bertujuan mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti keagamaan di samping mengerat hubungan silaturahim dan menyemarakkan bulan suci Ramadan.
Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Dalam sama-sama memuliakan bulan Ramadan, Persatuan Siswazah Wanita mengadakan Majlis Ilmu Tazkirah Ramadan Mubarak. Majlis berlangsung di Masjid Ash-Shalihin, Jalan Perdana Menteri. Tazkirah bertajuk Mahalnya Syurga antara lain menekankan perlunya perjuangan dalam menegakkan agama Islam demi kehidupan hakiki di akhirat kelak. Majlis memberi peluang orang ramai untuk mendalami ilmu agama. Peluang untuk berebut ganjaran pahala dengan bersedekah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kalangan masyarakat dan orang berkemampuan di negara ini. Selain itu, sedekah atau sumbangan yang diberikan di hasrat dapat membantu meringankan perbelanjaan bagi menyambut kedatangan bulan Syawal. Pasaraya TM Majid memberikan sumbangan kepada 80 orang anak yatim dan beberapa keluarga terpilih yang tinggal di Kampung Kilanas dan Kampung Jangsak. Majlis ini merupakan acara tahunan sebagai tanggungjawab sosial pasaraya tersebut kepada masyarakat. Lebih 50 buah keluarga dari golongan yang memerlukan dari Kampung Bukit Udal, Kampung Penapar, Kampung Ukong, Kampung Lamunin, Kampung Pancong dan Kampung Biong, daerah Tutong menerima sumbangan melalui titian amal Ramadan. Penyampaian sumbangan diadakan di Masjid Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Sumbangan melalui titian amal Ramadan merupakan acara tahunan dan projek berkebajikan dikendalikan oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei dengan kerjasama Sekolah Stella yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan di keempat-empat daerah. Sumbangan berupa makanan asasi dan keperluan seharian itu juga diagihkan kepada rumah para penerima. Cuaca negara Brunei Darussalam masih diramalkan panas dan kering dengan pengurangan jumlah dan aktiviti hujan bagi minggu terakhir bulan Mac ini. Suhu maksimum harian dijangka boleh mencecah antara 33 hingga 36 darjah Celsius. Keadaan cuaca berjerubu juga diramalkan berlaku. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga akan keadaan cuaca panas dan kering yang diramalkan berlaku. Catatan suhu maksimum harian bagi kawasan-kawasan di negara Brunei Darussalam boleh didapati melalui laman Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather dan saluran Telegram Brunei Weather.